Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi satu lagi hadiah yang saya terima daripada rakan-rakan sekolah saya, iaitu sebuah buku. Sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Rasanya semua orang dah tahu siapa Syekh Ramadan Al-Buti ni. Tajuk buku ni pun menarik, iaitu Al-Mazhabiyah, iaitu nak bermazhab atau tidak bermazhab. Jadi pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat yang menghadiahkan buku ini. Alhamdulillah, insya-Allah ia akan digunakan dengan sebaiknya dan semoga ia akan memberi manfaat kepada semua pihak. Dan selain itu, seperti yang telah saya maklumkan di dalam video sebelumnya, bahawa kami sedang berkumpul untuk bergabung Ahli Sunnah wal Jamaah ni untuk menentang kebatilan-kebatilan yang dibawa oleh setengah pihak dan khusus untuk menentang fikrah-fikrah tersebut. Jadi kami sedang mengumpul dana-dana dan juga berharap semoga semua orang yang mendengar yang menyokong tindakan ini untuk menyumbang bersama dan bersama-sama kami dalam menentang mereka-mereka ini. Saya sediakan link untuk mereka yang ingin menyumbang untuk perjuangan ini. Linknya saya letakkan di dalam description box. Jadi kembali kepada buku ini. Tajuknya memang kontroversi lah. Di belakang buku ni, Syekh Ramadan Al-Buti dah tulis sedikit briefing kenapa dia membuat penulisan tentang perkara ini, tentang nak bermazhab atau tidak bermazhab. Kalau kita tengok apa yang ditulis di belakangnya adalah, in the last century, a movement has appeared calling for the abandonment of the traditional school of law. Maksudnya dalam kurun kebelakangan ni terdapat satu gerakan yang memanggil kita meninggalkan mazhab dengan misleading, this misleading call, maksud dia gerakan misleading ini yang mana para scholars have termed al-mazhabiyah, was presented as following the Quran and Sunnah and caused much confusion among ordinary Muslim. Dia kata panggilan yang misleading ini yang menggunakan terma ikut Al-Quran dan Sunnah sahaja. Kan kita biasa dengar lah, kita ikut Quran dan Sunnah, jangan ikut mazhab-mazhab ni. Yang mana telah menyebabkan banyak kekeliruan di kalangan ordinary Muslim. Jadi apa yang Syekh Ramadan Al-Buti menulis ini adalah berkenaan gerakan yang mengatakan untuk tinggalkan segala mazhab, kita ikut Al-Quran dan Sunnah saja. Pernah dengar tak gerakan tu? Itu Al-Quran dan Sunnah, tak payah ikut mazhab-mazhab ni. Seolah-olah kita boleh faham sendiri Al-Quran dan Sunnah kan. Jadi apa yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini adalah untuk menerangkan kenapa perlunya kita ikut mazhab. Sebab kita orang awam tidak boleh nak faham terus Al-Quran dan Sunnah. Kita kena ikut apa yang dikatakan oleh imam-imam besar ni, iaitu imam-imam mazhab ni. Jadi banyak yang ditulis di dalam buku Syekh Ramadan Al-Buti ni. Cuma sebelum kita nak berkongsi konten ataupun isi buku ni, kita tengok fatwa Syekh Ramadan Al-Buti ni berkaitan dengan ikut mazhab. Sama ada perlu tak kita ikut mazhab ataupun kita boleh direct dengan Al-Quran dan Sunnah. Okey, kita tengok dekat sini pada muka surat 11, Syekh Ramadan Al-Buti mengeluarkan satu fatwa on following a school of law. Okey, kita tengok ni Kita tengok kat sini apa yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Buti fatwa on following a school of law. Maksud dia apa yang difatwakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti berkaitan dengan mengikuti mazhab. So dia start dengan satu soalan. Does a Muslim have to follow one of the four school of law? Adakah seseorang Muslim itu harus mengikuti salah satu daripada 4 mazhab tu? Apa yang ditulis di sini? He has to, as long as he is incapable of independent reasoning. Ijtihad. Maksud dia kata kat sini, seseorang itu mesti ataupun harus mengikuti salah satu daripada mazhab itu selagi dia tidak ada kemampuan untuk membuat ijtihad. Atau dalam erti kata lain, selagi dia bukan mujtahid, tidak ada kemampuan untuk membuat ijtihad, dia kena ikut salah satu daripada mazhab itu. Lepas tu dekat sini,
dia sambung selagi seseorang itu tidak ada kemampuan untuk membuat ijtihad concerning the evidence for ruling and as long as he does not become a bigot in his following. Taklid. Maksud dia, selagi dia tidak ada kemampuan untuk membuat ijtihad daripada bukti-bukti yang ada, iaitu Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya, dan selagi dia tidak menjadi taksub, bigot ni taksub, di dalam taklid dia. Maksud dia, selagi dia tidak taklid buta, selagi dia tidak boleh membuat ijtihad sendiri, dia bukan mujtahid, maka dia, if he so desires, he may follow one specific school of law, mazhab. Maksud dia, dia boleh ikut mana-mana satu daripada 4 mazhab itu. Okay. Kemudian dia tanya dekat sini, how then does bigotry manifest itself? Macam mana kita nak tahu seseorang itu taksub? Dia taksub ni bila dia tulis kat sini, it is when someone sees the evidence, understands it according to the scholarly criteria established for it, in which he attained expertise, yet he abandoned that evidence for the sake of the school he ascribes to. Maksud dia, macam mana kita nak tahu seseorang itu taksub? Kita boleh nampak seseorang itu taksub apabila dia boleh faham, dia mampu untuk faham, understand it according to scholarly criteria. Maksud dia, dia mampu untuk faham mengikut scholar criteria, kan? Ilmuwan lah, maksud dia ciri-ciri ilmuwan yang establish untuk perkara tersebut, yang mana dia telah mendapat expertise, dia sudah ada kemampuan expertise untuk faham mengikut kriteria ilmuwan. Tapi dia masih tinggal apa yang dia faham itu, evidence tersebut, bukti-bukti tersebut, hanya sebab dia nak ikut mazhab tersebut. Maksud dia, dia dah nampak bukti-bukti yang mengikut kriteria ilmuwan, kan? Tapi dia masih tak mau ikut lagi, tak mau terima benda tu, dia nak ikut juga apa yang mazhab dia kata, maka itulah yang dikatakan taksub. Ini adalah apabila kita sudah berkemampuan untuk faham mengikut kriteria ilmuwan. Bukan orang awam, bukan orang awam macam biasa, baca Al-Quran, baca hadis sahaja, kemudian faham sendiri, kemudian dia kata semua mazhab itu salah, tak betul, dia yang betul. Jadi bukan macam tu. Maksud dia dekat sini dia tulis according to the scholarly criteria. Okey. Kemudian seterusnya, paragraf seterusnya, is the gate of ijtihad open or closed today? Sama ada masih boleh tak nak buat ijtihad, kan? Dia tulis kat sini, ya masih bolehlah nak buat ijtihad. Orang yang berkemampuan, maksud dia bila seseorang dah sampai tahap mujtahid, maka dia boleh berijtihad. Dia boleh berijtihad sendiri. Tapi apabila dia dah berijtihad sendiri, adakah dia boleh membuat mazhab sendiri pula? Itu tidak disebutlah, takkan kita nak ada mazhab sendiri, kan? Jika dia nak berijtihad untuk diri dia, untuk diri dia sendiri, bolehlah sebab dia dah berkemampuan. Tapi kalau dia nak kata dia berijtihad bahawa 4 mazhab tu tak betul, dia yang betul, itu adalah ciri-ciri orang yang syok sendirilah, kan? Dia nak buat mazhab sendiri pula, itu tak betul. Okey, kemudian panjang dekat sini. Tapi apa yang kita nak kata di sini adalah maksudnya kita harus ikut salah satu daripada mazhab itu. Okey, nampak kita lihat fatwa daripada Syekh Ramadan Al-Buti adalah untuk mengikuti mazhab. Salah satu daripada mazhab mestilah menjadi rujukan. Tak boleh nak mengatakan bahawa 4 mazhab pun kita ikut pada masa yang sama. Seperti lauk di atas meja, 4 mazhab, kita pilih mana yang kita suka. Bukan itu maksud dia. Ada setengah orang mengatakan ikut mazhab. Kan 4 mazhab sekaligus kami ikut, dia kata, kan. Mana ada benda yang kita ikut terkeluar daripada mazhab-mazhab 4 tu. Dia orang cakap macam tu. Maksud di sini ikut mazhab adalah ada salah satu mazhab yang kita jadikan sebagai asas, pedoman, rumah yang kita pegang. Satu mazhab pegang. Kemudian jika ada keperluan, barulah kita lihat di dalam 3 mazhab yang lain. Bukannya terbuka mana-mana satu mazhab daripada 4 tu, kita pilih, nak buat fatwa kita pilih salah satu yang mana kita suka daripada 4 tu, bukan. Seperti mana undang-undang tubuh negeri di Malaysia.
Kan? Semua negeri di Malaysia meletakkan statement yang macam ni. Kita tengok contoh Kedah, agama Islam. Hukum syarak mazhab Imam Syafi'i sebagai keutamaan. Maksudnya dah ada asas mazhab yang kita ikut, iaitu mazhab Imam Syafi'i sebagai keutamaan. Kemudian jika ada keperluan, barulah rujuk 3 mazhab sedia ada. Jika ada keperluan, tak boleh seperti muamalah dan sebagainya, tak boleh mengikut mazhab Syafi'i. Maka kita boleh lihatlah mazhab-mazhab yang lain sebagai rujukan. Sebab ada keperluan untuk melihat mazhab yang lain. Tapi sebagai asasnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Tapi di negeri Perlis lain. Di negeri Perlis dia hanya tulis macam ni. Ketika undang-undang tubuh negeri Perlis, dia tulis agama Islam lah. Aliran ahli sunnah wal jamaah. Terbuka. Asalkan dinamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, maksudnya kita boleh ikut. Kita boleh ambil aja. Ketika nak buat fatwa atau sebagainya, kita boleh ambil mana-mana yang dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tapi terma ahli sunnah wal jamaah tidak ditulis secara terperinci. Maksud dia asalkan satu kaum, satu puak itu dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, maka boleh ambil. Itu yang ditulis di Perlis. Sebab tu Perlis dia lain daripada negeri-negeri lain. Negeri lain semua mengatakan mazhab keutamaan adalah mazhab Syafi'i. Jika ada keperluan, maka kita boleh lihat rujuk daripada mazhab-mazhab yang lain. Terutama dari segi muamalah. Dari segi ibadat, semuanya akan ikut mazhab Imam Syafi'i. Sebagai contoh, apabila solat subuh perlu kunut atau tidak, kita tak payah fikir dah, ikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata perlu kunut, maka kita kunutlah. Tak perlu lagi nak kata, okey kita tengok atas meja lauk-lauk ni, mana yang lebih sedap kita nak makan. Kita ambil satu, kata okey tak perlu kunut, nak lawan dengan negeri-negeri lain. Itu nama nak menentang lah, nak tunjuk kata mereka lagi pandai. Ikut saja mazhab Imam Syafi'i, tak boleh ke? Berdosakah jika kita mengikut mazhab Imam Syafi'i untuk baca kunut? Kenapa nak kata ada pandangan yang lebih rojeh tentang bacaan kunut? Kenapa perlunya yang lebih rojeh itu? Adakah tak baca kunut akan mendapat pahala yang lebih berbanding dengan orang yang baca kunut? Atau nak mengatakan jika baca kunut berdosa, lebih baik tak baca kunut? Kenapa nak menentang? Ikut saja kan lebih harmoni. Tak payah nak mempersoalkan apa yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Itu sebagai satu contohlah. Jadi kita lihat, kita kembali kepada buku ini, itulah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Banyak ada dalam ni, banyak. Nanti kita boleh kongsilah dari masa ke semasa. Cuma apa yang penting kita tengok fatwa daripada Syekh Ramadan Al-Buti ini adalah untuk bermazhab. Kita kena ada satu mazhab seperti mana yang dibuat oleh negeri-negeri lain di Malaysia, iaitu ada mazhab keutamaan, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Dan jika ada keperluan, kena faham ni, jika ada keperluan, kita boleh lihat mazhab-mazhab yang lain. Seperti yang saya sebut tadi, tidak sama dengan Perlis yang mana dia letak kat situ. Asalkan ahli sunnah wal jamaah, maka kita ikut. Tapi term apa yang didefinisikan oleh mereka tentang ahli sunnah wal jamaah tidak pula terzahir maksud dan ikutan sebagai ahli sunnah wal jamaah itu. Adakah Ibnu Abdul Wahab termasuk di dalam terma dan definisi sebagai ahli sunnah wal jamaah yang akan mereka ikuti dan mengambil fatwa-fatwa daripada Ibnu Abdul Wahab ataupun daripada Al-Albani ataupun daripada siapa yang tersenarai di bawah kumpulan-kumpulan Ibnu Abdul Wahab itu? Adakah mereka menilai itu juga sebagai ahli sunnah wal jamaah yang mana mereka ikuti? Itu jadi satu persoalan yang perlu dihuraikan untuk kefahaman semua pihak. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.